Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu kita lagi pada hari Khamis ini, hari Khamis kan. Di penghujung tahun ini, mudah-mudahan saya mendoakan rakan-rakan sekerja di mana pun berada lah, sama dia sedang bertugas di front office ataupun housekeeping, mudah-mudahan dipermudahkan urusan kan. Alhamdulillah, kita punya occupancy pun dah nampak kan, dah nampak mula naik. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan. Bilik pun dah semakin dibaca pun dah semakin meningkat kan. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita dapat berikan, kita mengambil kesempatan yang ada, yang kita bekerja pada hari ini kan. Kita berikan yang terbaik daripada diri kita. Dan kita perbanyakkan memperkayakan diri kita ini dengan nilai-nilai yang baik. Kerana itu kan dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila bercerita tentang perihal akhlak ini, bahawanya satu hari, daripada hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala laisa ghina an kasrati arad walakin ghina nafs. Maksudnya apa hadis cakap? Bukanlah kekayaan itu kerana banyaknya harta kan, akan tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan pada hati kita ini. Apa yang dimaksudkan kekayaan hati ini? Kekayaan hati ini apabila kita merasai kita mempunyai sifat rasa cukup yang baik, kita ada rasa nilai syukur yang sangat tinggi, yang mana kadang-kadang apa yang kita lihat bukanlah sebenarnya kita inginkan. Yang sebenarnya kita inginkan dalam kehidupan ini adalah ketenangan, kebahagiaan, rasa berpuas hati, memberi perkhidmatan yang terbaik. Itu yang sebenarnya yang diajar dalam Islam. Itulah apabila kita memberikan perkhidmatan yang terbaik itu, ianya lahir daripada hati kita. Ianya lahir daripada hati kita yang kaya dengan nilai-nilai murni yang baik. Apabila guest datang kita sambut guest dengan senyuman. Ya, selamat datang, welcome to PKLCC. So apabila guest perlukan bantuan, kita angkat telefon, kita cakap dengan baik, guest ada request dan sebagainya. Yang mana perkara itu pun adalah sebahagian daripada kekayaan yang mana kita tak nampak. Yang mana kita selalu mengukur kekayaan kita ini dengan nilai dengan nilai wang ringgit. Orang ini gaji sekian-sekian. Orang ini hartanya nilai sekian-sekian. Tapi malangnya kita kena ubah mindset kita ni. Kita kena ubah paradigma kita. Kita kena mula melihat orang ini dari sudut sikap dia. Orang ni sangat baik. Orang ni sering memberikan bantuan dengan ni. So kita kena letakkan dia itu sebagai idola kita. Sebagai contoh, kita tengok Kak Ina, Kak Ina security, ke sana ke berjalan-jalan, sentiasa memastikan keselamatan dalam hotel ini, rajin menegur guest, rajin bertegur dengan guest dan bertanya bagaimanakah keadaan di sini. Itu antara nilai-nilai yang sangat baik. Itu menunjukkan kekayaan yang nilai yang baik ada pada Kak Ina yang wajib untuk kita contohi. Kerana itulah dalam satu kata ulama An-Nawawi juga berkata, kaya yang terpuji adalah kaya hati. Hati yang selalu merasa puas dan tidak tamak dalam mencari kemewahan dunia. Kaya yang terpuji adalah bukanlah dengan banyaknya harta dan terus-menerus ingin menambah dan terus menambah. Maka secara jelasnya yang mana Imam Nawawi menyatakan yang kaya yang terbaik dalam di dunia ini adalah kita mempunyai nilai-nilai yang sangat baik. Kaya yang terbaik itu datang daripada hati kita. Kita tak perlu menunggu, tidak perlu menunggu untuk kenaikan gaji ke. Kita tak perlu menunggu, kita perlu terima token dan sebagainya. Tetapi kaya yang terbaik itu ada datang daripada hati kita. Apabila kita sebagai pekerja maintenance kita membuat kerja itu dengan penuh tanggungjawab. Kita membuat kerja kita itu sempurna. Kita membuat kerja kita itu sehabis-habisannya kualiti. Yang bila mana apabila datangnya guest, inilah kualiti yang kita rasakan. Yang mana sebenarnya bila mana kita tengok kualiti kerja kita itu menggambarkan kekayaan hati kita. Apabila kita melihat bagaimana sikap kita dengan guest dalam keadaan acuh tak acuh, ia menunjukkan kemiskinan. Menunjukkan kemiskinan daripada hati kita. Datang guest, kita dengan muka kita ketat kita,
dengan muka kita yang tak memaya, dengan kita berat mulut untuk memberi courtesy dan sebagainya, itu menunjukkan kemiskinan dalam hati kita. Dan malangnya itulah semalang-malangnya yang patut kita untuk hindari, iaitu kemiskinan pada hati kita. Kadang orang cakap biar kaya, biar miskin budi, biar miskin harta, tapi jangan miskin budi. Maksudnya biarlah kita ini orang tengok tidak berharta, tapi kita hidup dalam keadaan sopan dan santun. Kita hidup dalam keadaan beradab, kan? Yang mana kita beradab dengan rakan sekerja kita, kita beradab dengan kita punya HOD kita beradab dengan keluarga kita, dan khususnya apabila kita bekerja, kita beradab, berakhlak dengan guest kita. Dan mereka datang, kita memberikan perkhidmatan yang terbaik. Untuk akhirnya ingin saya membacakan satu lagi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata padaku, "Wahai Abu Zar, apakah engkau memandang bahawa banyak harta itu yang disebut kaya?" Lalu Abu Zar ini manusia biasa, dia menjawab, "Ya wahai Rasulullah." Lalu bertanya lagi, "Apakah engkau memandang sedikit harta itu fakir?" Masa secara, kalau kita macam saya cakap cerita ni, kalau kita sebagai seorang manusia kan akan menjawab ya juga. Abu Zar menjawab dengan serupa. Lantas baginda bersabda, "Sesungguhnya kaya yang di sini adalah kaya hati," iaitu Rasulullah menunjukkan hati. Sedangkan fakir hati Allah selalu tidak merasa puas. Jadi di sini saya dah membawakan dua hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara jelasnya, bahawa menyatakan kekayaan yang sebenar-benarnya adalah datang daripada hati kita. Dan itu dalam hadis-hadis lain mencerita bagaimana apabila kita mempunyai hati yang sangat baik, kita mempunyai hati yang putih, kita mempunyai hati yang jelas, kita mempunyai salbi qalim dan sebagainya, akan membawa kepada ketenangan hidup kita, kebahagiaan pada kehidupan kita. Dan kita apabila kita bekerja, kita akan memberi perkhidmatan kita yang baik, berpunca daripada mana? Daripada kekayaan hati kita. Jadi itu saja tuan-tuan dan puan-puan dan rakan sekerja yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita ini dari hari ke hari kita cuba mendidik hati kita. Hari ini aku nak menjadi seorang yang bersungguh-sungguh dalam bekerja kita. Dan hari esok aku nak bekerja sebagai seorang yang sangat amanah. Dan hari esok lagi aku ingin bekerja dengan penuh tafaul, bekerja sama di antara satu sama lain. Jadi begitulah hari-hari kita ini, bagaimana kita mengumpulkan nilai-nilai murni, menyemai nilai murni dalam hati kita. Jadi itu sahaja daripada saya. Yang baik tu daripada Allah, yang lemah pada saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa. Okay.